Maka dia pergilah ke sebuah tempat di Maghrib. Apa yang dia jumpa? Apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Ni bukan Ya'juj Ma'juj lagi lah. Bukan lagi ni. Dia ada tiga rehlah ni yang kita nak baca ni. Dia ada 3 pengembaraan. Ni pengembaraan pertama. Zulkarnain sampai satu tempat. Saya tengok para ulama sebutkan, dia macam ni tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan matahari tenggelam dalam kawasan berlumpur ni? Dia macam ni. Setiap orang, di mana saja dia pergi, waktu matahari nak tenggelam, maka di situlah dia nampak matahari tenggelam. Pedia dia ni cakap ni. Dah lah cakap Kedah kan. Macam ni, kita duduk tepi pantai. Matahari nak tenggelam. Kita nampak matahari tu pergi mana? Masuk dalam laut lah. Okey, kita duduk di kawasan Gunung Ganang apa semua. Matahari nak tenggelam. Kita nampak matahari pergi mana? Masuk dalam kawasan gunung tu. Yang ni lah cerita Zulkarnain. Bila dia sampai satu tempat, di hadapannya adalah satu tanah lumpur. Orang Kedah panggil selut. Pernah dengar tak? Selut, tanah lembek ni. Bila sampai tanah lembek, tanah berlumpur, Zulkarnain minta semua tentera dan ulama-ulama yang pakar apa semua ni, orang profesional yang dia bawa ni, tunggu sat, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh lalu ni, jalan ni berlumpur, tanah, tapi dia berlumpur. Nah, sama ada lumpur merah tu ataupun lumpur hitam yang macam kita tengok di sungai kan. Maka tunggu di situ. Bila tunggu di situ nampaklah matahari terbenam di ujung sana. Nampak masuk di mana? Masuk dalam kawasan tanah berlumpur hitam tu lah. Ini yang disebut oleh para ulama. Jadi melihat matahari terbenam dalam bukit, ke dalam lautan, ke dalam lumpur hitam, itu adalah berdasarkan di mana kita pada waktu itu. Kita duduk di kawasan apa? Jadi ketika rehlah ke barat ini, Zulkarnain dan tentera-tenteranya, kerajaannya berada di depan kawasan lumpur hitam yang sangat luas terbentang. Maka ketika itulah nampak matahari itu turun di situ. Dan ada terjemahan lain lagi, tafsiran lain yang saya rasa tak perlu bawa lah. Kita faham yang tu, dah selesai. Okay. Kemudian apa berlaku? Maka jumpalah di situ satu kawasan penempatan yang besar. Di situ adalah berapa kampung apa semua. Maka pasukan Zulkarnain pun kata, qulna, kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Siapa dia mereka ni? Orang yang Zulkarnain jumpa beberapa kampung yang ada di situ. Ramailah penduduk dia. Apabila satu orang raja dia raja ni dia ada pilihan untuk masuk bunuh semua, untuk masuk tawan semua, untuk masuk jadikan hamba abdi, ataupun untuk masuk sebarkan Islam. Tengok apa Raja Saleh ni jawab. Ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh. Adapun orang yang zalim, maka kami kelak akan mengazabnya. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Apa jawab Zulkarnain? Bila Zulkarnain masuk ke barat ni, satu tempat yang luas, kampung apa semua, orang tanya, wahai Zulkarnain, kita nak buat apa pada penduduk kampung ni? Kita ada pilihan. Zulkarnain kata, siapa-siapa yang ada buat salah, buat jahat, buat zalim dekat orang lain, ada rungutan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok manakah, panggil, kita adili mereka, kita kembalikan hak kepada orang yang dizalimi. Dan kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Dan sesiapa yang orang kata yang tidak sempat diadili sebagainya, selepas dia meninggal nanti, maka Allah pula yang akan mengazabnya. Tuan faham tak ni? Saya tak boleh kontrol dah bahasa ni. Macam tu je lah. Jadi bila Zulkarnain, raja yang saleh ini, dia sampai, dia kata, pergi tengok dalam kampung ni, berapa puluh kampung yang dia ada ni, tengok, ada yang ditindas dan sebagainya, yang mereka tak boleh nak lawan, kita selesaikan. Kemudian yang lain yang kita tak sempat tu, nanti mereka kembali kepada Allah, Allah yang akan
mengadab mereka. Itu maksud dia. Ni ayat 87 ni. Wallahu a'lam. Itu sebahagian dari tafsir dia. Saya tak boleh buat main semua tafsiran. Dia jadi satu ayat 5 tafsiran, satu ayat 3 tafsiran. Jadi panjang. Kemudian wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni tuan-tuan sekalian, Zulqarnain waktu tu dia pun mengarahkan ulama-ulamanya berdakwah, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada mereka tentang Islam. Macam itulah dakwah yang Nabi suruh. Kemudian siapa yang terima dakwah kita, beriman, beramal soleh, baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kami akan keluarkan arahan. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Habis Zulqarnain, dia bawa kerajaan dia, kekuatan kerajaan tadi ni pergi ke barat. Kemudian bermulalah perjalanan yang kedua, iaitulah ke timur. Pergi ke timur. Tuan-tuan sekalian, ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama sejarah dan pakar-pakar geografi Islam. Mereka melakar peta yang sebahagiannya berusia 1000 tahun. Peta, saya tak tahu dari segi pemetaan barat berapa lama dah peta yang mereka buat. Dalam ulama Islam sudah berusia ribuan tahun, 1000 tahun. Antaranya apa nama ni, Al-Imam Al-Qazwini, kemudian Al-Imam Mustawfi, Imam Ibn Hawqal. Ni semua imam-imam lama tuan-tuan, yang mereka bukan pakar fiqh hadis, yang pakar geografi. Kan kita ramai yang pakar muzik, ada yang pakar apa nama ni, segala jenis lah tuan-tuan, matematik, ulama bio, ulama Islam yang mula mereka apa nama ni, yang mula mencipta ni teori-teori dan nama dalam ilmu ni, ulama Islam. Jadi ada ulama Islam yang buat peta. Terutamanya dalam satu buku Atlas Tarikhul Islam, Dr. Hussein Mu'nis. Tak ada terjemahan saya rasa. Atlas Tarikhul Islam, kalau yang boleh bahasa Arab, Dr. Hussein Mu'nis. Dalam tu dia ada masukkan peta-peta lama ni, usia ribuan tahun, yang dilakar oleh pakar-pakar geografi Islam zaman dulu. Hebat tuan-tuan, ulama Islam sangat hebat. Selak-selak salah satunya dituliskan peta kharitah makan, tempat Sad Ya'juj wa Ma'juj. Ijtihad tuan-tuan, Ijtihad ulama-ulama geografi ni tuan-tuan, ulama dulu, ulama Islam sebut ulama geografi, tetapi juga pakar Quran dalam ni. Tuan-tuan tengok Ibn Sina pakar perubatan, tetapi dia menguasai 4 lagi ilmu lain, antaranya ilmu agama juga. Hebat, subhanallah, hebat. Ulama, walaupun dulu ulama geografi, Quran dalam ni, ilmu hadis-hadis juga dia hafal. Depa himpunkan hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj. Tengok ayat-ayat Quran Allah sebut menuju ke mana. Dalam cerita ni disebutkan rehlah ketiga Zulqarnain, dia pergi satu tempat yang mana tempat tu manusia-manusia dia tidak ada perlindungan, sama ada pakaian ataupun rumah mereka tak ada perlindungan, sama ada pakaian mereka tutup tak habis, tutup sikit, ataupun tempat-tempat tinggal mereka tak ada bumbung dan sebagainya. Maka ulama-ulama kita tuan-tuan, dia orang kaji, lepas tu tengok Allah Ta'ala sebut bagaimana sebagainya. Akhirnya dalam peta tu dituliskan bahawasanya Sad ataupun tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di utara Siberia. Ada di utara Siberia. Dalam peta tu ditulis tuan-tuan oleh ulama-ulama Islam kita. Dia tunjuklah tempat tu di utara Siberia. Kenapa mereka sebut begitu? Itu adalah ijtihad mereka tuan-tuan, sekadar untuk pengetahuan sajalah. Kemudian ayat 90, Zulqarnain pun bawa tentera dia, semua kerajaannya,
untuk pergi ke timur pula. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Yani ke timur. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinar segolongan umat. Maksudnya cahaya matahari kena kepada satu kawasan penduduk yang besar ni tanpa perlindungan kepada penduduk tersebut. Menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari. Saya ambil dua pendapat ulama tafsir, tak boleh ambil banyak sangat, sekali lagi keliru. Satu ulama kata Zulkarnain dan kerajaannya bergerak ke timur pula, daripada barat tuan-tuan ke timur pula. Kita kata kenderaan kau macam mana ustaz? Wallahu a'lam. Nak bukan senang tuan-tuan. Kalau berjalan 2-3 orang pun nak ke barat, ke hujung barat, kemudian ke hujung timur pula, berapa tahun ambil masa? Dengan jumlah kerajaan pula, dengan tentera dia yang ramai dan sebagainya. Bila sampai satu kawasan penduduk yang ramai, ada satu benda pelik yang dilihat oleh Zulkarnain, iaitu penduduk di kawasan itu pakaian mereka tidak menutup tubuh badan mereka. Maksudnya baju sikit lah. Kita boleh bayang orang lama dulu kan tutup sikit lah. Sampai hari ni ada di sebahagian kawasan Afrika kan, orang perempuan atas dia tak pakai dah, tutup bawah saja sampai hari ni. Dia tutup sikit. Yang laki-laki pun pakai yang di bahagian bawah saja. Ni saya tengok dia komentari ni, bukannya hak 100 tahun yang lalu, ni hak setahun dua ni sampai ke hari ni. Pakaian mereka sikit saja. Makanan mereka madu naik pokok tinggi-tinggi. Ni yang hari ni masih ada di sebahagian pedalaman Afrika. Naik pokok yang tinggi-tinggi, ambil madu kan, adalah dia tak asap lah apa semua. Tengok di komentari itu kan. Dan makanan yang kedua, dia panah dia sumpit monyet. Kemudian kalau harimau ataupun singa tangkap apakah, dia halau singa tu. Di tempat kita singa yang kejar kita. Di tempat dia saya tengok di komentari itu, dia yang kejar singa tu. Bawa kayu je. Dia larilah singa ni kan. Lepas tu dia pakai ambil lah binatang tu, tanggung balik makan sampai hari ni. Maka ketika mana perjalanan ke timur ini, Zulkarnain sampai di satu kawasan penempatan manusia yang luas, tubuh badan mereka tidak dilindung dengan pakaian. Situ satu. Yang kedua, ditafsirkan oleh para ulama, tempat tinggal mereka dia jadi macam kemah kosong macam tu je. Kemah macam tu, duduk. Atas tidak ditutup. Dan banyaklah sebab yang dipilih oleh para ulama. Ulama berijtihadlah di sini. Kenapa? Ada yang kata mereka ketinggalan, ada yang sebut mereka tak tahu pembinaan. Maka ketika itulah Zulkarnain dia panggil pula pakar-pakar dia, pakar pertanian, hak jurubina apa semua, ajak kumpulan ni. Seru mereka kepada Islam, kemudian ajar mereka macam ni, buat rumah dan sebagainya. Bagaimana yang tu pentafsiran dengan birra'i, pentafsiran dengan akal lah, dengan logik.